Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk lagi dalam satu lagi majlis ilmu. Kita mulakan dengan satu lagi topik pada malam ini, 10 sebab utama kenapa kencing kita boleh berdarah. Kencing berdarah ni boleh berlaku atas dua golongan yang kita bahagikan, A dengan B. Yang A ni maksudnya orang putih panggil gross. Gross tu maksudnya boleh nampak dengan mata kasar. Jadi kalau you kencing, you nampak warna sama ada merah ataupun pink, dan satu lagi kalau sampai warna brown. Sebab warna ni mustahak. Wanita lebih ramai pada lelaki yang kena masalah hematuria. Hematuria adalah perkataan yang bermaksud heme tu maksudnya blood, urea tu maksudnya urine. So blood in the urine, kencing berdarah. Kita selesaikan isu makan buah dahulu. Siapa yang pernah makan buah naga, dragon fruit? Siapa pernah makan beetroot? Tahu buah beet tu atau ubi beet tu yang kita buat masakan pun, kadang-kadang buat salad lagi tu. Nah, kalau you makan buah-buah macam tu, kalau lepas tu nanti you kencing warna merah, you jangan panik pula. Sebab merah tu betul-betul nanti merah yang menyala, tahu tak? Mengikut buah you punya warna. Lepas tu dari sekali ke sekali, bila dah habis proses metabolisme buah-buahan tu semua, dia dah clear, jadi penapis buah pinggang itu yang menjalankan tugas clear, 3 kali kencing dah warnanya dah balik pada normal. Itu okey. Nombor 2 ialah konsep yang kalau you kencing you tak tahu pun, dan lebih ramai yang bermasalah ini sehingga kan kalau dia kena kanser pun dia tak tahu. Sebab apa? Dia tak nampak. Dan terutama sekali orang lelaki langsung tak boleh nampak walaupun 2 sel. Dia kalau ada 3 sel, kalau dia tengok dalam mikroskop tu ada 1, 2, 3, dia nanti panggil you balik. Dia suruh you buat test lagi sekali. Kalau 2, 3 ke atas juga memang confirm you kena buat sesuatu test yang selanjutnya. Jadi yang mikroskopik tu selalunya ada 1 atau 2 sel, bukan 1, 2 titik. Kalau 1, 2 drop ataupun titisan darah daripada saluran kencing you nanti, you yang tu dah memang dah teruk dah tukar warna kencing pun. Dia tak perlu sampai 3-4 mil, tak sampai 2 drop dah habis warna boleh tukar kencing tu. Begitu sekali kan. So mikroskopik tak nampak, cuma melalui test di laboratory baru nampak ada 2 atau 3. Lepas tu dia nanti tengok protein ke apa lagi. Yang ini adalah buah pinggang. Okey, belah kanan you, belah kanan tu selalunya rendah sikit daripada sebelah kiri. Okey, dia lebih kurang 11 hingga 13 cm dia punya panjangnya tu. Okey. Dia lebih kurang kecil sikit daripada genggaman tangan you tu, lebih kurang. Dia punya design macam kidney beans lah. Ni turun ni dia panggil ureter. Okey. Lepas turun ni kat sini dia panggil bladder, pundi kencing. Lepas tu turun kat sini dia panggil urethra. Orang lelaki bawah ni ada nama apa? Nama prostate. Ni supply darahnya daripada arteri, lepas tu dia patah balik dengan vein. Besar kan tu? Yang ni lah bila dia hantar dia punya supply tu, yang mana yang tak elok, okey, yang tak mau, kumuhan-kumuhan tu, kidney ni akan buangkan melalui ureter ni. Okey, yang mana yang perlu dipakai balik, sebenarnya saya selalu cerita 180 liter satu hari putaran darah dan cecair fluid kita tu melalui blood yang sampai ke sini, darah sampai ke sini tu dihantar balik, nanti naik balik, diproses setelah dicuci oleh buah pinggang. Jadi buah pinggang kita ni memainkan peranan yang penting. Saya tunjuk gambar ni sebab sekejap lagi kalau saya kata kidney cancer ke ureter ke, you faham kat mana, you dapat gambaran dia. Okey. Kalau saya kata pundi kencing punya ada masalah ni kat sini, prostate bawah ni, okey. Lepas tu uretra, okey. Okey, melalui kawasan orang lelaki dia panggil penis lah kan. Okey, so perempuan dia terus jadi uretra atas pada vagina tu. Faham? Apakah sebenarnya daripada kidney, daripada ureter pun boleh kena, daripada bladder pun boleh masuk nanti. Lapisan dia dan ujung-ujung sekali walaupun dah nak lepas keluar kencing tu boleh sangkut lagi nanti. Okey, kita ceritakan yang mudah dahulu supaya you tak risau, tetapi berhati-hati. Sebab contohnya kalau kadang-kadang bermasalah, contohnya kalau saya kata nanti kencing tu sakit, ada setengah orang kata kencing tu tak sakit. Darah tak darah tu mengikut yang saya kata tadi, sama ada jenis makroskopik yang nampak mata kasar ataupun mikroskopik yang cuma boleh tengok melalui mikroskop di dalam laboratory. Jadi isu kedua ialah sama ada sakit tak sakit. Itu pun tak semestinya kalau sakit teruk, tak sakit tu tak teruk. Jadi isu kencing berdarah ni dia macam satu benda yang doktor kena berhati-hati juga nak cari dia punya punca.
Namun ada yang common. Baik, yang saya bagi yang common dahulu, yang kebiasaan. Number one ialah tidak lain tidak bukan ialah dipanggil infection oleh bakteria, oleh virus dan sebagainya. Itu boleh menyebabkan daripada buah pinggang kita sampai ureter, sampai bladder, sampai urethra pun. Kalau ada infection, terutama sekali UTI lah, urinary tract infection. Orang perempuan saya selalu cerita sebahagian besar, hampir 50% ke 60% memang pernah sampai sengsara melalui masalah UTI, dan boleh berulang kali pula tu. Dan yang inilah menyebabkan kalau terlalu kerap ataupun terlalu serius, dia hingga menyebabkan lapisan yang lining daripada buah pinggang sampai ke luar tu boleh orang panggil luka. Bila luka sikit je dah boleh berdarah. Anda kalau dengar cerita buah pinggang yang kita ada dua tu, dahsyat tak dahsyat, Tuhan bagi lagi sekali untuk kita naikkan kita punya ilmu malam ni. Kalau you tengok buah pinggang ni saja, lagi sekali you kena dekat dengan Allah SWT. Sebab tidak ada filter dalam dunia ni secantik, secanggih buah pinggang kita. Satu buah pinggang ni, you pergi cari mesin mana kat dalam dunia ni yang ada mikro ke kecil sangat macam mana pun, dia punya filtration system tu ada 1 juta. 1 juta dia punya nephron tu yang boleh buat kerja untuk kita seharian. Tidur ke bangun ke, dia buat kerja dia. Masya Allah. Lagi 1 juta. Kita ada 2 juta. Kalau lah satu nephron tu harga RM1, dah 2 juta ringgit dah. Dia itu kalau boleh dibeli, orang dah beli dah kan. Jadi tuan-tuan sekalian kena jaga elok buah pinggang kita ni, sebab infection boleh menyebabkan rosak lapisan. Dan kalau tak jaga betul, infection tu jangan-jangan dia naik ke atas, tapi kalau dia dah naik sampai buah pinggang ke atas sana, itu dia panggil glomerulonephritis. Glomerulus tu maksudnya ialah setiap satu penapis. Kan saya kata ada 1 juta, so setiap satu dipanggil glomerulus. Kalau dia infection, dia panggil glomerulonephritis. Tapi bermaksud, bayangkan dia bukan satu daripada 1 million tu dia rosak, kadang-kadang sejambak, faham tak? Jadi rosak. Jadi lama-kelamaan ini juga boleh menyebabkan kencing berdarah. Itu nombor 1 yang agak common. Tapi ini selalunya doktor tak risau sangat sebab dia ada antibiotik, dia boleh selesaikan kalau dapat jumpa lebih awal. Nombor 2 ialah batu apa? Batu karang. Anda semua pun dah pernah dengar, mungkin adik-beradik dah pernah kena ataupun you pernah kena sendiri. So batu karang sekecil mana pun, kalau dia terguris nanti, selalunya dia boleh daripada atas di buah pinggang sampai kan ureter tu sakit, menggulung-gulung, berdarah pula tu. Jadi kidney stone ni selalunya doktor kan selalu suruh you minum air banyak, kalau boleh tembak dia tembak, macam tu lah. Apapun kalau dia sangkut memang sakit sangat-sangat. Dia boleh kena sampai kat pundi kencing, ataupun dah nak keluar sangat-sangat pun boleh sangkut juga lagi. Kadang-kadang yang jenis berkapur tu, dia kencing, besok dia tengok lepas kencing tu berkapur-kapur je kat dalam toilet bowl tu. Yang boleh berlaku ialah kalau you ada trauma. Tahu trauma tak? Mungkin you jatuh ke, you kena tendang ke, main budak-budak kadang-kadang main karate ke, atau tumbuk belakang ke. Sebab tu orang kata jangan pukul belakang, jaga baik-baik. Sebab belakang buah pinggang kita tu bawah sikit daripada tulang rusuk ni je, sama parasnya dengan you punya pusat. Cuba tengok pusat you kat mana sekarang. Lepas tu pusat ni, kata pusat, tarik ke belakang, itu lebih kurang 2 tempat letaknya Tuhan bagi kat belakang tu. Okey. Jadi dia bekerja keras. Ada lagi lah kerja lain untuk buat vitamin D, jaga acidity, jaga balance, you punya masalah hormon pun dia jaga, masalah blood pressure pun dia jaga buah pinggang ni. Sebab tu tak boleh rosak. Okey, buah pinggang ni. Okey. Seterusnya, kalau you rajin jogging, tapi jogging biasa keliling rumah tak dihal. Yang jadi masalah ialah yang suka lari maraton. Saya pernah masa kerja kat Majliskan Negara dulu, saya sendiri panik. Dia bawa air kencing dia, tahu tak? Dia tunjuk kat saya kata, kat mana kau ambil darah ni? Rupanya dalam air kencing dia. Dia tunjuk air kencing dia tu. So masa tu saya tak pandai, bukanlah tak berpengalaman tengok darah dalam kencing orang lelaki yang fit, tahu tak? Dia memang cergas. Orang lari maraton. So saya nasib baiklah belajar lagi, tengok rupanya salah satu penyebab utama bila you lari jarak sampai 42 km tu, dan kadang-kadang air pun you minum tak cukup, on the way pun malas, kadang-kadang bukan lari 3-4 jam, itu masih lagi laju. Kalau macam kita lari ni sampai besok pagi pun tak sampai lagi agaknya. Dia yang lari kadang-kadang sampai 4-5 jam.
So kalau tum tu, tahu tak dia punya goncangan hentakan tu boleh menyebabkan lapisan tu berdarah, terutama sekali pundi kencing. Tapi kita tak risau ni sebab kita sudah minum, besok lega, lusa clear, okey, beres. Satu lagi, masalah kalau you demam-demam, ada attack dengan virus pun kadang-kadang dia boleh kacau, boleh sebentar dapat perdarahan, tapi itu pun juga baik. Of course kalau you ada menses, kalau tercampur dengan darah haid tu tak acil lah. Masa kita test tu you kena clear seminggu dulu, datang balik check. Kalau masih lagi ada darah, itu sesuatu yang perlu kita prihatin lah kan. Ada budak-budak ataupun siapa-siapa yang ada fits, tahu tak ni sawan, ada kes-kes lepas sawan tu bila dia kencing dia boleh berdarah juga. Okey, siapa yang suka ambil blood thinner, ubat pencair darah, selalunya orang yang bermasalah jantung lah ni, yang pergi jumpa doktor takut atau kena stroke dulu, dia mesti bagi ubat-ubat yang supaya tak mau darah you beku kan. Yang ni pun boleh menyebabkan senangnya berlaku perdarahan. Ni semua kena tahu ni. Lepas tu exercise saya dah cerita tadi. Satu lagi ialah, maaf saya cerita ni, orang yang ganas dalam kelakuan seks ni, faham tak? Maksudnya you faham maksud saya, boleh melukakan kawasan-kawasan yang berkenaan. Okey, dan ini menyebabkan kadang-kadang berlakunya perdarahan. Okey, lepas intim dengan husband dengan wife, selalunya isteri yang bermasalah ni, jaga baik-baik. Okey, tadi saya dah cerita satu yang dinamakan beet urea, bukan protein urea, beet urea. Beet tu buah beet, ada dalam air kencing. Baik, ini semua masih lagi tak risau, kita boleh handle. Dan kita kalau dapat berita macam ni pun kita tak berapa panik. You kalau dapat berita macam ni pun you steady, jadi jangan risau sangat. Tapi yang lebih you kena risau, ni sebelah cerita lagi. Sama ada dia nampak mata kasar berdarah ataupun tak nampak, you kena clearkan, kena orang kata exclude, kena selesaikan masalah. Yang paling kita nak jaga ialah jangan kena jangan kena cancer. Dan selalunya kanser ni dia lebih kerap kalau nak kena bahagian urinary tract infection ni, urinary tract system ni, ialah bahagian kidney, dan satu lagi bahagian bladder, pundi kencing. Urethra jaranglah kena, urethra pun jaranglah, faham tak? Okey, so saya ulang lagi sekali, kidney cancer ataupun bladder cancer. Kalau yang lebih serius juga lain daripada cancer ialah dipanggil nephrotic syndrome. Pernah dengar? Nephrotic ni daripada kecil kadang-kadang boleh kena, disebabkan oleh ada infection ataupun radangan sehinggakan dia punya glomerulus yang 1 juta tadi tu dah mula bocor-bocor, sehinggakan boleh lepas selalunya protein tak boleh lepas kan. Yang ni protein boleh lepas. Ni yang kencing berbuih. Satu lagi, ada kes yang daripada mungkin genetik juga, ada cerita genetik. Maksudnya ada masalah keluarga punya keturunan semua. Kadang-kadang you pun mungkin ada yang dipanggil familial, hereditary familial, dipanggil proteinuria atau hematuria. You boleh keluar kan darah ni, rupanya dalam family you pun ada cerita-cerita macam ni juga. Yang ni memang genetik lah kan. Satu lagi polycystic, maksudnya buah pinggang atau kidney kita tu ada macam balun. Dia boleh tumbuh dalam tu, pun boleh merosakkan sehinggakan berdarah. Okey, isunya kita nak tahu kenapa dia berdarah kan. Satu lagi ialah kalau you bekas ataupun tengah buat kemoterapi, macam saya dulu, tapi alhamdulillah saya tak ada kencing berdarah. Tapi ada orang yang sampai kencingnya boleh berdarah disebabkan oleh ubat kemoterapi tu. Ataupun you kena, kalau bahagian kawasan yang sama, kena radiasi, X-ray, bahaya juga kan. Selalu orang lelaki risau apa dia? Prostate. Prostate, sama ada prostate enlargement, dia membesar, tapi walaupun bukan malignant pun boleh berdarah. Tapi selalunya kalau cancer of the prostate tu, dia juga boleh menyebabkan berlakunya perdarahan. Ingat tak, di bawah daripada pundi kencing tu. Yang agak serius, iaitulah satu dipanggil autoimmune. Autoimmune ni saya dah cerita dulu, penyakit yang paling popular kalau dia nak ganggu, nama seperti SLE ataupun lupus. Pernah dengar kan? Yang itu masalah mata, kulit, sendi, tapi dia boleh ganggu organ-organ dalaman juga, termasuk buah pinggang. Itu dipanggil autoimmune disease lah. Okay?
Dan kita tutup cerita dengan satu kes ataupun kondisi yang mengatakan tak tahu sebab. Doktor pun tak tahu, cek sampai semua test pun jawapannya dia masih lagi berdarah, tak tahu sebab. Yang ni yang paling susah ni kan. Namun yang saya nak nasihatkan ialah apapun yang saya cerita malam ni, jangan terlalu bergantungan dengan rawatan tradisional ataupun rawatan-rawatan herba biasa saja. Sebab apa? Kita kena betul-betul clearkan. Kalau betul dia urinary tract infection, okey, nak pakai cara herba, nak minum macam saya selalu cerita, no problem. Tapi kalau lain pada tu, yang was-was saja, biar doktor clearkan dulu. Oh, awak tak ada kanser, boleh buat sekian. Balik minum air banyak. Kalau dia kata balik minum air banyak, macam-macam kita boleh buat. Faham tu? Jadi selalunya doktor kena buat imaging, CT scan dahulu. Yang moden sekarang ni cepat sikit, kita boleh tengok ada block ke, ada stone ke, ada gambaran-gambaran yang perlu kita sambung pergi buat sistoskopi. Sistoskopi tu kita masuk scope kamera melalui kita punya urethra, masuk, lepas tu cek teropong, tengok elok-elok ada ke tak ada. Doktor yang berpengalaman boleh confirm. Lepas tu kita boleh buat dia panggil lab test yang biasa, darah dan air kencing lah. Darah dan air kencing untuk penyakit yang macam ni memang mustahak. Kadang-kadang you pernah dengar tak orang buat deep stick tu, yang macam ada stick putih tu kan, yang bila you dip dalam air kencing, lepas tu dia tukar warna, you check. Kat situ very sensitive. Walaupun cuma deep stick, dia boleh check darah you ada 1 ke 2 plus ke 3 plus, protein lagi, semua tu cantik dia punya result tu. Jadi daripada situ doktor boleh kenal pasti, oh yang ni sekian. Kalau ada protein berlebihan, selalunya doktor mungkin kadang-kadang nak buat biopsi pun, nak tahu betapa teruknya you punya buah pinggang. Okey, selain pada tu kadang-kadang dia scrape, dia ambil daripada, kalau pundi kencing tu dia scrape lah, dia orang panggil, dia ambil lapisan dalam tu, dia hantar untuk lab test juga. Sebab apa? Kalau kanser awal masih banyak peluang dalam urinary tract infection ataupun urinary tract system ni, memang ada banyak kelebihan dari segi kalau sakit sampai kanser pun ada harapan untuk kita cuba buang secepat mungkin, kemoterapi ataupun kalau saya, bila you dah dapat, katakan doktor belum pasti, dia suruh datang lagi katakan 2 bulan, suruh cek lagi sekali ke, contoh kan, sebab dia belum kenal pasti, maka dalam sebulan 2 ni you cepat-cepat patah balik kepada DND diet kan. Kita betul-betul jaga no sugar, no milk, no red meat, no ni lah benda-benda heavy protein, no junk food, completely 80% daripada hidup you jadi vegan lah. 10-20% nak ambil sikit-sikit telur, nak ambil ikan yang nak lepas geram tu, okey, saya selalu benarkan. Namun yang lain tu betul-betul jaga air, jaga make sure puasa elok-elok, no problem. Okey. So kalau dia lega balik, bila you check besok dah tak ada protein, dah tak ada darah, dah tak ada tu semua, dia selalunya akan follow up dengan you. Okey. Jadi insyaAllah, kalaupun terkena stage 1, stage 2 ke kanser pun, sebelum dia nak buat radiation, sebelum dia nak buat kemo, katakanlah dia bagi kat you, kata, oh kita dalam sebulan 2 lagi nak buat keputusan semua tu, okey, cepat-cepat. Lepas tu sebelum dia buat kemo, sebelum tu check lagi sekali pun tak apa, suruh dia buat, sampaikan kalau reduce dia punya count ke, atau dia punya size ke, insyaAllah. Apa lagi yang boleh buat? Balik kepada lecture saya dulu, you tengok balik bila you ada macam kidney failure punya program tu, dari segi pemakanan. Okay. Sebab apa, nanti dia akan, kidney kita akan fail juga kalau tak jaga. So pemakanan dia kan, ingat tak, celery 500 ml sebelah pagi, lepas tu selang-seli dengan air barley, semua tak ada gula lah of course kan. Lepas tu saya suruh lawaskan dengan air kelapa dulu, ingat tak, minum. Lepas tu jangan segan ambil air limau, tahu tak, supaya you punya vitamin C meningkat. Dan jangan sekali-kali lupa ambil sacha inchi oil. Tapi yang terbaik untuk mengurangkan radangan, ni semua menyebabkan radangan, you ambil sacha inchi oil. Dan saya cuma ada 2 brand saja, DND
369 dan RX 369. Tidak ada brand lain. Ramai sangat tanya saya, tolong. Saya pun tak larat nak buat lebih pada dua ni. Satu dalam bentuk gel, satu dalam bentuk sachet. Itu saja. Okey. Pastikan you dapat elok. Untuk kes macam ni, ambilkan Sanctuary Oil dengan Fiber Up dengan Air Extra. 3 ni saja. Amalkan dengan diet yang betul. Okey. Matahari, tolong jangan lupa. Kalau you lupa, you kena ambil D3K2. Semua ada kaitan untuk jaga kalsium supaya tak meningkatkan lagi masalah dalam apa tu kidney urinary system you ni. Lagi satu, buah pinggang juga dia tak suka benda-benda yang terlalu tinggi dengan purin. Tahu tak, purin ni macam kalau terlalu tinggi dengan tomato ataupun bahan-bahan kacang-kacang ataupun daging-daging merah, okey, dia cukup tak suka. Sebab apa? Nanti berat benda-benda tu. Dan kalau you kenal pasti dah ada stone semua, saya cerita kurangkan makanan-makanan yang ada banyak oxalate. Tahu oxalate? Benda-benda yang boleh menjadikan dia sampai boleh jadi apa tu, uric acid pun satu lagi yang ada masalah buah apa tu, kidney stone kan. Yang tu pun disebabkan oleh banyak, kadang-kadang kalsium pun ada dalam tu. So semua yang saya cerita dulu-dulu tu you balik refer, tengok. Tapi yang penting jangan lupa pada celery, air buat sendiri, jusnya saja. Jangan campur apa-apa lagi dah. Lepas tu saya kata apa, air barley selang-seli. Lepas tu yang lain tu air kelapa muda, air kosong. Jangan lupa ikut puasa kita semua tu. DND diet is still you punya baseline. Ujung-ujungnya, kalau dia berulang kali datang, kalau doktor kata masih lagi tak ada problem, you pergi dapat second opinion. Sebab saya kalau main dengan darah dalam air kencing ni, saya tak nak apa tu you pakai teka-teka je. Boleh Okey, good. So kita dah habis pada malam ni, insyaAllah. Saya mengharapkan anda semua dalam keadaan sihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan DND Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari pencabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu, kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung, untuk autoimmune terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar. Orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai, saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey.